Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkati Allah ini, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, dapat menyambut kembali pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya pun maaf terlewat sedikit. KL kalau jam, kalau hujan je, tidak ada pun jam. Jadi tak dapat hendak lah. Kalau kira daripada kerja turun, mandi-mandi turun dah tak datang apa namanya masjid kuliah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, slot yang pertama kita sambung bacaan kitab Fiqhul Awlawiyat, Fiqh Keutamaan karangan Syekh Al-Marhum Syekh Yusuf Qaddawi. Slot yang kedua kalau ada kesempatan kita sambung fatwa semasa. Baik, untuk slot yang pertama malam ni kita sambung tajuk manakah yang pertama meninggalkan perkara yang dilarang atau melakukan perkara yang disuruh. Surat 277. Manakah yang pertama meninggalkan perkara yang dilarang atau melakukan perkara yang disuruh. Kita membicarakan berkaitan fiqh keutamaan. Mana utama? Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain, kata pengarang rahimahullah taala. Juga tajuk yang sangat dibincangkan oleh para ulama kita terdahulu ialah manakah yang lebih utama di sisi Allah Taala, meninggalkan perkara yang dilarang atau al-manhiyat dan yang diharam, atau melakukan perkara yang diperintah. Tuan-tuan, dua-dua ni tuntutan. Meninggalkan yang haram, yang dilarang dan yang diharam, itu pun perintah, tuntutan supaya kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang. Sebut dilarang sama ada makruh atau haram. Melaksanakan yang diperintah pun tuntutan agama juga. Dua-dua ni tuntutan agama yang kena buat dua-dua, iaitu tinggal yang haram, buat yang diperintah. Cuma ada kalanya berlaku pertembungan. Kalau kita buat ni jadi begini, tak ada pilihan yang lain. Ada kalanya dalam situasi tertentu, situasi kesempitan, kalau kita buat terpaksa jadi B. Maksudnya kalau kita buat yang perintah kadang-kadang mengakibatkan faham tak? Kadang-kadang, bukan semua situasi tertentu dalam kesempitan kita tiada pilihan. Bila tiada pilihan, mana yang lebih diutamakan antara tinggal yang haram ataupun buat yang diperintah? Ini yang dibicarakan oleh ulama. Soal kedua-dua itu dituntut oleh agama, itu tak dipertikaikan. Pasal Nabi sebut wa ma ataakum rasulu fakhuzuh, apa yang Nabi bawa terima, wa ma nahakum an fantahu, apa yang Nabi larang tinggal. Clear. Apa sahaja yang Nabi suruh buat, apa sahaja yang Nabi larang tinggal. Memang kedua-dua tuntutan, iaitu meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Dua-dua ini tuntutan agama. Isu yang kita bincang hari ini, bila berlaku pertembungan, hak mana yang diutamakan? Faham kan? Bukan kita buat satu Ustaz, tak, kita buat yang diperintahlah. Haram buat juga. Tak itu haram dan tinggal. Tapi bila berlaku pertembungan, mana keutamaan dia? Baik. Sebahagian dari mereka, dari ulama, ada yang berpendapat bahawa meninggalkan perkara yang dilarang adalah lebih utama daripada melakukan perkara yang diperintah. Sebahagian ulama berpandangan meninggalkan yang haram lebih diutamakan daripada melakukan yang diperintah, yakni perintah yang sunat. Perintah yang wajib kena buat, lebih utama daripada yang tak ada.
Nak kalau hak perintah buat sembahyang tak buat. Dan kalau saya sembahyang ni nanti contoh kan, kalau saya tak lakukan perintah sembahyang nanti apa namanya saya buat pelanggar berharap apa haram ni apa pejabat sebagainya, contoh kan. Jadi kalau hak perintah hak wajib tak boleh dipertikaikan. Kalau perintah hak wajib kata ulama tak boleh dipertikaikan. Yang kita bincang sekarang ni meninggalkan yang dilarang, antara meninggalkan yang dilarang dengan melaksanakan perintah yang sunnah, mana diutamakan. Jadi kebanyakan ulama berpandangan meninggalkan yang haram itu lebih diutamakan daripada melakukan perintah yang sunnah. Ada pun perintah yang wajib, tu nombor satu, keutamaan yang satu. Baik. Hujah mereka adalah hadis muttafaqun alaih yang dirakamkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya, apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka jauhlah ia, dan apabila aku perintahkan kamu sesuatu, maka lakukan ia mengikut kemampuanmu. Hadis Imam An-Nawawi. Bila aku larang kamu ilah nahai masyari, bila aku larang kamu daripada sesuatu, tinggalkan. Bila aku perintah kamu, kata Nabi, maka laksanakan mastata'tum. Hujung hadis itu mastata'tum, sekadar apa yang kamu mampu. Laksanakan atas kemampuan kamu. Ulama melihat hujung, laksanakan sekadar kemampuan kamu. Ulama tengok fasal. Jadi kata Syekh Al-Nawawi, mereka berkata hadis ini mengatakan bahawa larangan adalah lebih keras daripada perintah. Kerana perkara-perkara yang dilarang sekali-kali tak pernah boleh untuk dilanggar, sedangkan perkara yang diperintah mesti dilakukan mengikut kemampuan. Nabi sebut apa aku larang, tinggal. Tak sebut pula tinggal sekadar yang kamu mampu. Tak sebut itu. Kena tinggal tu. Apa yang aku perintah, lakukan sekadar mana yang kamu mampu. Menunjukkan larangan itu lebih keras daripada perintah. Kata ulama, baik, pandang di atas hampir serupa dengan kata-kata. Baik, hari ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Pandangan di atas hampir serupa dengan kata-kata hikmah dari para ulama terdahulu, iaitu perbuatan baik albir dapat dilakukan oleh orang yang baik dan yang tidak baik. Perbuatan yang baik ni kata-kata hikmah ulama-ulama. Perbuatan yang baik dapat dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang tak baik. Nah, sedekah, orang baik bagi, orang kafir bagi sedekah. Bos, sponsor ayat sponsor untuk you punya masjid. Ada tak? Orang Cina banyak kafir, sponsor batu, pasir sebagainya. Mana buat masjid? Ungkapan kata hikmah ulama dulu, albir, perbuatan yang baik ini dapat dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang tak baik. Namun meninggalkan perbuatan maksiat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang siddiq. Siddiq bermaksud yang benar-benar baik, benar-benar beriman. Dah nampak lebay dah tentu. Dah pakai kopiah serban besar, awak itu lalu ke depan mata dia. Seksi, pakai kepulah, pakai kepulah. Jadi tak ada orang, ada orang. Tak ada orang, dia seorang. Dia tengok. Payah tuan-tuan dengan baik. Baik. Nak cerita je tuan, tinggal maksiat susah. Susah. Nak buat baik, orang jahat boleh buat baik, sedekah sebagainya. Tapi nak tinggalkan maksiat, bukan semua orang boleh buat. Orang yang siddiq, yang benar-benar sahaja yang mampu meninggalkan maksiat. Betul. Nah, lepas tu ada sebut antara 3 perkara. Siapa buat dia akan dapat rasa kemanisan iman. Antaranya dia mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Antaranya dia meninggalkan maksiat. Sebagaimana dia bimbang kalau dia dicampak ke dalam api neraka.
susah untuk susah. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jauhilah perbuatan haram, nescaya kamu menjadi orang yang paling banyak beribadah. Payah. Jauhilah orang perbuatan haram, nescaya kamu menjadi orang yang paling banyak beribadah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang ingin menyayangi pahala seorang mujahid, maka memelihara dirinya daripada melakukan dosa. Siapa-siapa yang nak menyayangi pahala itu dengan orang yang mujahid, berjihad jalan Allah, maka hendaklah dia memelihara dirinya daripada melakukan dosa. Nak ceritanya besar dengan ganjaran orang yang dapat menahan diri daripada perbuatan dosa. Dia hal tadilah sampai ke tahap nak sama dengan orang mujahid. Walaupun mujahid itu susah, tuan-tuan. Mujahid jihad fisabilillah ni antara jihad yang tertinggi. Jihad fisabilillah jihad yang tertinggi. Nak banding jihad yang ni yang bawah. Tapi bila kita dapat hawa nafsu, seolah-olah sama dengan jihad fisabilillah. Cuma sebab ada satu saya sebut sikit. Ada satu ungkapan, raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ada ungkapan, kami balik daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Jihad perang kepada jihad yang besar. Seolah-olah jihad perang kecil. Kami balik daripada jihad yang kecil, iaitu perang kepada jihad yang lebih besar. Tinggilah maka ditanya, wama jihad akbar, apa dia jihad yang lebih besar? Konon-kononnya ucapan Nabi, hadis Nabi. Kata Nabi konon-kononnya, jihad nafsi, jihad melawan nafsu. Seolah-olah jihad melawan nafsu itu lebih tinggi ke martabatnya daripada jihad perang fisabilillah. Tuan-tuan, hadis maudhu', la aslalah kata ulama. Hadis maudhu', hadis palsu bukan hadis Nabi. Ini perkataan Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Dia berkata begitu nak menggalakkan anak murid untuk lawan nafsu, tapi orang salah faham kata ni hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi. Tuan-tuan, jihad paling tinggi jihad syahid lah, jihad perang lah. Sebab jihad perang, mulia jihad perang sampai tahap bila orang mati bila perang ni, darahnya suci, tuan-tuan. Haram kita mandikan dia, haram dimandikannya. Darahnya akan jadi saksi di depan Allah. Allah harum darah dia, lebih harum dari bekas tulis. Ni orang yang jihad fisabilillah, haram kita mandikan dia, haram kita sembahyangkan dia. Kenapa? Haram mandi. Haram mandikan dia, haram mandikan dia, pasal darahnya suci dan disaksi di hari akhirat kelak. Orang lain-lain hak mati, orang lain-lain lah, pasal hak mati biasa kena mandi. Kapan mandi, kafan, sembahyang ke bumi. Orang yang mati syahid tak, haram aja. Tingginya martabat dia, tuan. Tinggi martabat dia. Dan jihad hawa nafsu ni tak tinggi. Tapi nak kata jihad, nak memperlihatkan jihad perang ini lebih rendah, lebih kecil, jihad hawa nafsu itu lebih besar, tak kena. Sebab jihad perang sampai tahap orang mati syahid haram dibandingkan kerana kesuci darah. Kita nak kata rendah tak boleh. Tetapi nak sampai ke tahap jihad kita dan perang nanti, kita orang tu mesti melalui jihad nafsu dulu, jihad lawan nafsu. Tuan-tuan, perang ni mati dan ni plastik kita, sedang kita di plastik dan di serah oleh Yahudi dan Allah, dan mereka sekarang balik pegangan. Kita doakan semoga Allah akan pertolongan kepada saudara kita yang di plastik. Nak cerita, tuan-tuan, jihad kita ni besar martabatnya. Cuma nak sampai ke tahap jihad kita ni, kena dulu melepasi jihad nafsi, jihad lawan nafsu. Sebab perang-perang ni mati. Kita berani tak kita mati kalau kita tak sedia. Tak berani, aku main dosa, tak mau. Sini apa ni hak sanggup pergi perang kat Palestin ada? Ada? Cuba kita tanya tengok yang sanggup pergi perang kat Palestin. Dia boleh carefully juga. Ustaz pun tak sadar, ustaz pun takut. Mati tuan-tuan.
Hidup mati. Jadi nak sampai ke hidup mati, kita kena lawan nafsu dua. Jadi kita tak memperkecilkan jihad nafsi itu, jihad lawan nafsu itu tak memperkecilkan, tapi nak kata jihad nafsi ini besar sampai tahap jihad perang itu kecil, tak betul lah. Tak betul. Baik, sambung pembicaraan kita. Berkata Hasan Al-Basri, ibadah paling utama yang dilakukan seseorang hamba ialah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Dari pembicaraan di atas dapat difahami bahawa keutamaan meninggalkan perkara haram ke atas melakukan perbuatan taat, maksudnya adalah perbuatan taat yang hukumnya sunnah. Itu boleh. Keutamaan meninggalkan perkara yang haram ke atas melakukan perbuatan taat, maksudnya perbuatan taat yang hukumnya sunnah. Kalau hak wajib lain, kerana melakukan perbuatan yang hukumnya wajib atau fardu adalah lebih utama di sisi Allah Taala daripada perbuatan meninggalkan perkara yang dilarang. Faham tak? Melakukan perkara hak wajib, sembahyang, puasa, zakat, itu hak wajib kedua. Itu martabat yang pertama. Martabat kedua, meninggalkan yang haram. Baru hak ketiga itu melakukan hak sunnah. Jadi bila bertempur antara yang haram dan hak sunnah, nak buat yang antara meninggalkan yang haram dengan nak buat hak sunnah, hak mana dahulu? Didahulukan tinggal yang haram berbanding buat hak sunnah. Hak wajib nak buat. Clear Okey, begitu. Baik. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya memulakan kembali perkara kecil yang haram adalah lebih baik daripada 100,000 dinar yang dibelanjakan di jalan Allah. Sesungguhnya memulakan kembali perkara kecil yang haram adalah lebih baik daripada 100,000 dinar yang dibelanjakan di jalan Allah. Pasal apa? Sebab dia mau sunnah. Yang haram ni meninggalkan yang haram lebih diutamakan daripada perbuatan sunnah. Ini siapa kata ni? Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Baik. Maimun ibn Mahram berkata, mengingati Allah dengan lisan adalah baik, dan yang lebih baik lagi adalah mengingati Allah sehingga menghindari dari perbuatan maksiat. Zikir itu Subhanallah, bagus kan? Dapat pahala sunat. Tapi meninggalkan maksiat itu, hak tu hak paling utama, lebih utama lagi. Ini antara pandangan-pandangan sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan meninggalkan yang haram lebih diutamakan daripada melakukan perbuatan sunat. Baik, berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukanlah makna takwa hanya solat malam dan puasa sunnah di siang hari silih berganti. Namun makna takwa sebenarnya melaksanakan perintah yang difardukan Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Itu takwa. Laksana yang perintah, yang haram tinggal. Bukan takwa tu sembahyang malam, buat sunat semata-mata. Tak. Hak sunat tu Tuhan tak nafikan kelebihannya, tapi hak lebih utama tak sana perintah hak wajib, tinggal yang haram lebih utama berbanding buat hak sunat. Dan kalau buat semua, itu hak lebih baik lagi. Hak wajib dia buat, hak haram dia tinggal, hak sunat dia tambah. Orang macam ni baru boleh jadi wali Allah Ta'ala. Ada hadis hadis panjang Nabi sebut hadis kursi, man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali aku isyhad perang kepadanya. Hadis kursi. Wa man taqarraba 'abdi ilayya. Nabi sebut, saya katakan, sentiasa seorang hamba itu bertakarub kepadaku dengan melakukan perkara-perkara fardu dan menambah-nambah perkara-perkara sunnah, hatta ahbabtu, sehingga aku kasih kepadanya. Bila aku kasih kepadanya, kata Nabi hadis kursi ni, bila aku kasih kepadanya, kuntu sam'un lam yasma'u, akulah pendengaran yang dia dengar, akulah penglihatan yang dia lihat, akulah maksudnya aku redha
pendengarannya, aku reda penglihatannya, aku reda tidak nanti langkah dia. Dan bila dia berdoa, aku terus perkenankan. Ini orang yang sampai ke tahap wali Allah. Macam mana sampai ke tahap wali Allah tadi lah? Hak wajib dia buat, hak haram dia tinggal, hak sunat ditambah-tambahkan. Sampai ke tahap Allah Ta'ala kasih kepadanya. Bila kasih je, angkat tangan berdoa, Tuhan bangun. Orang tua kata mulut masing. Bukan masih cepat tak kosong gigi. Maksudnya dia doa je, Allah perkenankan. Pasal Allah kasih kepadanya. Dan kita tak kasih macam mana Tuhan nak kasih. Kita dosa banyak. Dosa tiap-tiap hari. Dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa kaki, banyak dosa. Jadi nak jadi wali Allah Ta'ala tak dia. Dosa kena tinggal, hak wajib buat, hak sunat tambah perbanyakkan. Allah Ta'ala. Baik, bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulan pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahawa menjauhkan diri daripada benda-benda yang diharamkan meskipun sedikit kadarnya adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat yang banyak. Ada perkara pertama meninggalkan yang haram adalah fardu, sedangkan yang kedua hanyalah sunat sahaja. Ini kita faham. Pasal ada orang banyak bagus dia buat sunat ni. Lepas sembahyang balik lah. Tak haram pun tak juga. Tak ada dia tuan. Yang meninggalkan yang haram itu lebih meninggalkan yang haram lebih diutamakan daripada memperbanyakkan hak sunat. Nah, tapi kalau buat berlaku, hak sunat itu memang kosong dah, hak haram tinggal, hak sunat tambah-tambah. Itu yang terbaik. Orang nak jadi wali Allah kena buat macam tu lah. Dan wallahu a'lam. Cukup saya dulu, saya sama sikit fatwa masa. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, pada kuliah yang lepas saya ada bincang fatwa selama, fatwa menangani persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf. Tu ada bincang kan? Baik, cuma sampai yang berubah dengan saya. 1, 2, 3. Yang pertama, persoalan khilafiyah adalah perkara ijtihadiyah dan tak boleh sama sekali dihukum bid'ah kerana amal tersebut telah diterima dan menjadi amalan ulama muktabar sejak dahulu. Dah baca kan? Okey. Yang kedua, pandang jumhur ulama sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam dengan mengutamakan perkara asas dalam berdakwah dan tidak membesar-besarkan perkara khilafiyah yang boleh membuka kepada umat Islam. Dah belum? Betul. Dah. Baik, saya naikkan je. Pandangan jumhur ulama, jumhur bermaksud majoriti ulama. Macam mana yang dikatakan majoriti? Kalau kita lihat pendapat mazhab, tuan-tuan, 4 mazhab mutabalah, Syafi'i, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, mazhab mutabar. Sebenarnya bukan 4 mazhab ada. Kalau masa kurung ke gembira Islam ni, dia ada 12 mazhab. Al-Lais mazhab. Ramai 12 ulama mujtahid, 12 orang imam mujtahid. Cuma yang sampai kepada kita yang masyhur dan sampai hari ini hanya 4. Mazhab hal lain-lain kerana tak ada pengikut dia mati gitu je. Ada dalam buku. Macam contoh yang Imam Al-Lais, contohlah contoh. Dan lain-lain banyak juga. Jadi pada mazhab lain mati, tak ada pengikut. Yang kekal sampai hari ini 4 mazhab utama. Jadi bila sebut jumhur, 3 pandangan ulama, 3 pandangan sepakat. 1 berbeza, 3 jumhur. 3 jumhur. Baik tuan-tuan. 1. Yang kedua, di Malaysia kita ni kebanyakan di semua negeri-negeri Malaysia kecuali Perlis telah meletakkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab anutan umat Islam di Malaysia dengan mengambil kira pandangan daripada mazhab yang 3 lagi lah. Bukan Syafi'i tolak juga tak. Bila berlaku pertandingan maslahah, kadang-kadang mufti kita turut talfid kepada pandangan imam mujtahid lain daripada 3 mazhab lagi. Nak ceritanya bila berada di Malaysia, pandangan mazhab Syafi'i itu dikira mazhab jumhur. Mazhab jumhur. Jadi fatwa mengikut pandangan jumhur ulama sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam. Tak wajib, sewajarnya. Kalau ada orang musyrik ini tak pakai mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Dia belajar di di Pakistan mazhab Hanafi, India.
Dia balik India sebahagian untuk guru yang berada di India. Balik lama di India. India mazhab Hanafi. Bila balik ke Malaysia ni mazhab Syafi'i. Jadi dia terikut, terkesan dengan mazhab Hanafi. Balik belajar mazhab Hanafi. Tak ada masalah nak ambil mazhab mana pun. Cuma kena dah menghormati pandangan pada ulama. Sebab imam pak mazhab ni imam Syahid kata. Lebih lagi Malaysia kita ni bermazhab Syafi'i. Bila balik ke Malaysia, hormatlah mazhab Syafi'i. Itu saja. Bukan tak wajib masuk mazhab Syafi'i, tak wajib. Dan tidak kekal mazhab Hanafi ke, anak Maliki ke, Hambali ke, tak ada masalah. Semuanya adalah imam Syahid kata. Cuma hormat antara satu sama lain. Yang timbul masalah setengah ustaz kita balik Madinah contohlah. Dia belajar bukan belajar mazhab Syafi'i. Dan kadang-kadang dia terkesan dengan pandangan-pandangan daripada Wahabi sana. Balik-balik contoh. Dan ustaz balik timur-timur. Orang minta imam. Semaya sebut tak buku muka. Sedang Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar, subhanallah. Dia bodoh ya. Benda kecil dia buat kan salah pun. Habis semaya, dah. Bagi-bagi. Ustaz dah kata, makmum ni terkebir. Tak boleh lagi ke? Ustaz tak ada guna, Ustaz. Bid'ah. Masalah. Bid'ah lalu. Walau kita khilafiyah tu. Mana hormat lah. Pasal menggunakan mazhab Syafi'i hormat lah. Kalau bukan milik imam. Kalau bukan pakai mazhab Hanafi ke mazhab Hambali ke hormat menggunakan. Imam Syafi'i sendiri pernah disembahyang di masjid mazhab lain. Dia pun sembahyang ada orang yang ni tunggu besar ni. Minta tuan guru yang imam. Dan tuan guru besar. Sembahyang subuh lah tu. Imam Syafi'i sembahyang subuh, Imam Syafi'i tak baca tu. Habis sembahyang kan tuan guru, pasal apa tuan guru tak kunut? Kan tuan guru yang fatwa sunat kunut. Aku hormat mazhab kamu. Apa lagi? Imam Syafi'i walaupun dia berpandangan sunat kunut, oleh kerana makmum belakang bukan mazhab Syafi'i, dia hormat orang ramai, dia tinggalkan kunut. Kan tidak? Jadi kita kena bertoleransi dalam benda-benda macam itu. Jadi tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan dia sebut pandangan jumhur sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam dengan mengutamakan perkara asas dalam berdakwah dan tidak membesar-besarkan perkara khilafiyah yang boleh menggugat perpaduan umat Islam. Macam mana dikatakan tidak membesar-besarkan perkara khilafiyah? Benda khilafiyah jangan dituduh sebagai sesat. Benda apa ada? Ulama letak satu kaedah. Kaedah kalau semua orang boleh pakai kaedah ni aman, tak gaduh. Kaedah yang berbunyi la ta'awanu fi maktafaqna wa yu'adhibu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita hendaklah tolong-menolong dalam perkara-perkara yang menjadi yang disepakati. Ni Syekh Abu sebut dalam fatwa dia, kaedah. Kita hendaklah tolong-menolong dalam perkara-perkara yang disepakati. Benda ni sepakat ulama kata wajib, pakat tolong buat. Benda ni sepakat ulama kata haram, pakat berteras. Wa yu'adzimu ba'dna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita kena saling maafi berlapan dada dalam perkara-perkara yang menjadi khilaf. Benda khilaf berlapan dada. Kalau semua orang boleh pakai kaedah ni aman lah. Yang masalah berlaku gaduh, mari hakim Wahabi bid'ah sesat. Walau khilaf dia tahlil. Dalam syur di semua negeri kata tahlil dia khilafiyah kecuali Perlis dia. Tak, sepatutnya perlu kata tahlil perkara khilafiyah. Kami ambil pandangan tak buat tahlil. Jadi tapi kalau kata tahlil ni amat kecil menyerupai amalan pengampunan agama Mesir. Dia marahlah. Bakal dia kecil. Nampak? Sama juga tahlil, talqin, doa kunut, benda khilafiyah. Kami di Perlis tak buat. Okey saja dia tu. Tapi kalau dikatakan bid'ah, sesat, syirik, Allah. Salah sifat syirik. Tabaruk selain Nabi, syirik. Walhal Imam Syafi'i bertabaruk daripada Nabi. Imam Syafi'i sendiri bertabaruk dengan anak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya nak baca fatwa tabaruk kan? Pada Wahabi tabaruk syirik. Benda kecil saja khilafiyah bila dituduh sebagai syirik kafir jadi besar.
InsyaAllah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kita sambung pada kuliah akan datang. Kuliah akan datang sambung poin yang ketiga di antara amalan yang didakwa supaya bid'ah. Selama menggunakan 19 perkara khilafiyah yang tak patut dituduh sebagai bid'ah, sambung pada kuliah akan datang. Sekarang saja bermalam, mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyan wa la makruna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني